Kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Okey, jadi take note saya kita punya kelas melainkan kalau saya ada hal lah, kadang-kadang ada juga saya nak kena ke hospital ambil ubat ke ataupun jumpa doktor, mungkin tengah hari ke apa ke yang terpaksa ni barulah kita ubah waktu kita. Kalau tidak memang kita ambil waktu ni lah pukul 1 sampai pukul 2, kelas max untuk ketiga-tiga kelas, satu juara, satu lira dan juga satu saga. Okay. Ni kita semua dah 13 orang untuk 3 kelas. Aduh. Hopefully sekejap lagi lebih ramai lah ya. Rasanya saya dah masukkan kat 3 kelas malam tadi. Cuma hari tu tersalah type. Saya tertype hari Selasa pula. Padahal sebenarnya hari ni. Ingat kelas kita Selasa, Rabu, Khamis. Okey. Hari ni kita akan masuk tajuk baru iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, jadi sekejap tadi cikgu lupa nak upload kat sini. Jadi kalau awak tengok persamaan linear dalam satu pemboleh ubah, okey, yang dikatakan persamaan linear ialah satu kesamaan antara dua ungkapan algebra dengan pemboleh ubah yang kuasanya hanyalah satu. Okey, dia hanya kuasa satu je, dia tak boleh dua atau tiga. Lepas tu, okey, kita tengok dalam soalan ni macam mana kita nak tengok sama ada kita guna sama dengan ataupun tidak sama dengan. Dalam soalan satu ni sebenarnya apa yang dia nak titik beratkan, sebab sekarang ni kita belajar tentang persamaan, jadi kita nak titik beratkan apa maksud tanda sama dengan ni. Walaupun awak dah jumpa tanda sama dengan ni daripada awak darjah 1 kan. Saya percaya darjah 1 tadi kan awak dah jumpa tanda sama dengan ni, betul tak? Tapi kita nak tekankan kiri dengan kanan tu sama. Jadi soalan 1, okey, bab 6. Ya, 5 darab 4 dalam kurungan, dalam kotak 2 darab 10. Okey, jadi kalau tengok sini, soalan pertama dia 5 darab 4 sama dengan 2 darab 10. Kalau kita kira 5 darab 4 berapa? 5 darab 4 kelas? 20. 20. Saya letak kat bawah ni 20 2 darab 10? 20 juga kan? Jadi awak tengok nilai dia sama tak? Sebelah kiri 20, sebelah kanan pun 20 kan? Kan kalau awak tengok sini sebelah kiri 20, sebelah kanan pun 20. Nilai dia adalah sama. Jadi kita boleh wakilkan kat tengah-tengah ni dengan tanda sama dengan. Tu maksud dia. Okey Ridwan.
Okey? Boleh? Kita pergi kepada persamaan yang kedua. Okey, 12 tambah 5. Sekejap 3 darab 6. Jadi kalau awak tengok kat sini, 12 tambah 5 dan 3 darab 6. Kalau awak tengok, 12 tambah 5 sebelah kiri, dapat berapa? 17. 17. 3 darab 6. 3 darab 6 berapa? 18. Kan 18 kan? Jadi boleh ke kita guna tanda sama dengan? Tak sama kan? 17 sama ke dengan 18? Tak sama kan? Jadi kita guna tanda yang macam ini. Yang ni mungkin selalu dah awak jumpa daripada awak tadika dulu. Tapi yang ni pernah jumpa tak? Tanda bawah ni. Pernah jumpa? Dia tanda sama dengan, lepas awak potong je. Ini bermaksud tidak sama dengan. Pernah belajar ke sebelum ni? Ya, pernah belajar tak sebelum ni? Saya tak tahu silibus sekolah rendah. Pernah belajar ke simbol ni? Tak. First time tengok saya nak awak respon. Jadi awak faham maksud tidak sama dengan ni? Jadi macam contohnya tadi yang pertama sebab 20 dengan 20, sebelah kiri jawapan 20, sebelah kanan pun 20, jadi kita boleh guna tanda sama dengan. Tetapi yang sebelah bawah ni kalau awak tengok, sebelah kiri 17, sebelah kanan 18. Jadi kita tak boleh guna ni, tak boleh. Kita kena guna tanda tidak sama dengan yang ni. Okey, boleh faham penggunaan dia? Boleh faham ke tidak? Boleh faham ke tak? Anak-anak, oi. Anak-anakku sayang. Boleh. Okey kan? Responlah sebab kadang-kadang ada setengah orang dia memang tak faham. Kan, dan sekarang ni kalau misalnya awak berada di sekolah dekat depan mata cikgu, cikgu ni tak adalah super power boleh tengok kepala otak macam mana. Tidak. Tapi kadang-kadang daripada muka cikgu boleh kenal pasti siapa yang faham, siapa yang tak faham. Sebab kadang-kadang muka orang yang tak faham dia kan, sebab depan mata cikgu nampak. Tapi bila sekarang ni awak semua tutup kamera, kalau awak tak cakap mana cikgu nak tahu. Okey? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, sekejap Saya kongsikan Jamboard jadi awak boleh jawab. Tapi tolong jangan conteng, main suka-suka conteng macam hari tu. Boleh? Kan conteng lala sampai yang cikgu dah tulis pun hilang. Sekejap baru 21 orang. Okey. Boleh masuk kat situ. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. 120 meter sama tak dengan 0.12 kilometer? Kita nak guna tanda sama dengan ke sama dengan? Apa yang kita kena buat? Penambilan air ni ke? Pan. Kita buka kat sini cepat. Ni tadi air dah aku cepat.
Okey, kita macam mana kita nak tengok sama atau tidak? Mula-mula kita kena jadikan dia dalam bentuk. Contohnya kalau katakanlah saya nak guna meter, jadi yang ni pun saya kena tukarkan kepada Tuan kat sebelah ni. meter. Jadi kalau nak tukar kilometer kepada meter, saya kena darab dengan 1000. Okey, jadi yang ni saya tunjukkan jalan kira dia, yang ni darabkan dengan 1000. Jadi kalau 1000 dia ada berapa kosong? 1, 2, 3. Jadi berapa kali lompat? Sebab 3 kosong kena 3 kali lompat. 1, 2, 3. Okey, jadi yang sebelah sini pun jawapan dia ialah 120 meter. Jadi sama tak kiri dengan kanan? Sama tak? Sama. Sama. Jadi kita nak guna simbol yang mana? Sama dengan ke ataupun tidak sama dengan? Sama dengan. Ya, siapa tu? Ridwan. Ridwan. Terima kasih Ridwan. Okey, sama dengan. Bagus. Terima kasih. Okey, kita pergi yang kepada yang ketiga. 2/3 jam. Okey, dengan 50 minit. Dia hafal tak ada sibuk-sibuk macam kongkot. Esok ni dia ni cakap. Walaupun dia atuk tu. Sekarang ni atuk tu dah kurang lah. Bagus. Dah, kena. Dia ni dia cakap. Tak elok. Ni sibuk je lah. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Nak senang kita tukarkan jam ni kepada minit. Nak tukarkan jam kepada minit, saya kena buat apa? Bahagi. Bahagi? Ya ke? Darab 60. Ya, darab dengan 60. Kalau minit ke jam, barulah awak bahagi. Bahagi dengan 60. Kalau sini, ini bahagi 60. Kalau sini darab dengan 60, nak tukar pada minit. Okey, jadi 2/3 jam darab dengan 60. Jadi kita dapat berapa ni? 20, jadi dapat 40 minit. Jadi 40 minit ni sama ke dengan 50 minit? Tak. Jadi kita guna tanda Tak sama dengan. ya, yang ni tadi. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, yang dua ni saya nak minta awak jawab, boleh? Kita akan bincangkan jawapan dia besok. Okey, kita pergi pada yang kedua, iaitu soalan 2. Lengkapkan jadual berikut dengan persamaan yang diberi. Satu, maknanya kita kenal pasti persamaan linear dengan persamaan tak linear. Apa maksud dia persamaan linear? Okey, satu tengok kat sini, kesamaan antara dua ungkapan algebra dengan pemboleh ubah yang kuasanya ialah 1. Ni sebab ni nak samakan kiri dengan kanan. Okey, jadi persamaan ini contohnya saya bagi.
Yang dikatakan persamaan linear. Satu, dia mesti kena ada tanda sama dengan. Yang kedua, dia ada satu pemboleh ubah saja. Kalau ada dua, contohnya XY, yang tu dah bukan linear. Tajuk kita hari ni persamaan linear. Jadi linear dia cuma ada satu saja. Contohnya, saya bagi contoh 2x tambah 4 sama dengan 10. Okey, ini adalah satu contoh persamaan linear. Sebab apa? Dia cuma ada satu saja pemboleh ubah. Iaitu yang ni. Okay, dia ada tanda sama dengan. Okay, and then satu lagi saya tertinggal syarat dia, pemboleh ubah tu kuasa dia sama dengan 1. Jadi kalau tengok kat sini, ni pemboleh ubah, kuasa dia kalau tak tulis maknanya kuasa dia 1. Okay, jadi ni ada 3 syarat dia yang awak kena tahu. Okay, jadi boleh tak awak tolong isi kat sini? Persamaan terdiri daripada berapa pemboleh ubah? 1. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1 jugalah. Dia tak boleh 2 atau 3, tak boleh. Dia mesti kuasa 1. Okey, kemudian diwakili dengan simbol sama dengan. Ya, lengkapkan dulu awak punya jawapan kat sini. Persamaan terdiri pada satu pemboleh ubah, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1 dan juga diwakili dengan simbol sama dengan. Buat yang ketiga tu dulu. Jangan. Oh, Mek. Aku tak malu ke dengan abang dengan Aku kakak? ni 12 tambah 5. 12 tambah 5 mana kan? Tak, 1 tambah 5. Okey, dah siap? Saya nak pergi pada yang soalan nombor 2. Ada mandi. Oh, dia tak mandi. Dia kena buat kerja apa? Aku nak kena buat kerja apa? Nak buat kerja tidak. Okey. Sekarang ni kita nak tentukan sama ada dia adalah persamaan linear atau tidak. Kita tengok dulu yang pertama ni. 5P tambah Q sama dengan 12. Adakah ini persamaan linear? Tadi syarat dia apa? Dia mesti ada tanda sama dengan. Pemboleh ubah dia hanya 1 dan kuasa pemboleh ubah dia adalah kosong. Kuasa dia paling tertinggi ialah 1. Jadi yang pertama ni, adakah yang ni pemboleh ubah linear? Pemboleh ubah persamaan linear? Ya ataupun tidak?
Siapa yang dah kat ni dalam Jamboard saya ni? Anonymous Wolverine. Dengan Kasih Batrisha. Boleh tandakan right. Yang mana betul, yang mana bukan persamaan linear, awak tandakan pangkah. Kalau dalam soalan tu, dalam kertas awak masukkan dah kat tempat ni Cepat, yang pertama ni. Adakah dia persamaan linear? Ada sesiapa boleh jawab untuk saya? Kalau awak tengok kat sini, ada berapa pun boleh ubah? Soalan pertama. Ada? Ada dua kan? Satu P, satu Q. Jadi, tadi syarat dia ada berapa pun boleh ubah? Satu. Satu je kan? Jadi, adakah persamaan yang pertama ni persamaan linear? Tak. Tak, betul. Ni bukan persamaan linear. Dia tak boleh. Okey, kita tengok pula yang kedua. 1.8U sama dengan 5U. Ada berapa pun boleh ubah kat situ? Satu. Okey, satu saja. Jadi boleh ke kita kata ni persamaan linear? Tadi awak kata pun boleh ubah dia satu, betul. Okey, dia syarat yang kedua, tanda sama dengan betul. Kuasa dia kuasa dia adalah satu. Betul tak ni kuasa dia satu? Betul kan? Dua-dua kuasa dia satu kan? Ni kuasa satu, ni pun kuasa satu. Jadi yang ni adalah persamaan linear. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, kita tengok pula yang ketiga. 1/x sama dengan 3x. Adakah ini persamaan linear? Dia ada tanda sama dengan. Okey, dah betul. Betul? Dia ada berapa pun boleh ubah ni dalam soalan ni? Satu. Satu, dah betul. Okey, tapi kuasa dia satu, betul ke? Betul. Yang ni tak betul. Okey, sebab apa? Okey, yang ni memang kuasa dia satu. Tapi yang ni sebenarnya 1/x. Jadi kat sini saya pakai kamera. 1/x sama dengan x kuasa negatif 1. Bila kat bawah kan dia tolak, kuasa dia tolak. Okey, jadi ni tak boleh. Yang ni bukan persamaan linear sebab dia tidak memenuhi syarat yang kuasa dia satu tu tadi. Sebab kalau tengok yang ni dah betul kuasa satu, tapi yang bawah ni kuasa dia sebenarnya x kuasa negatif 1. Boleh? Okey, kita pergi pada yang keempat. Adakah ni persamaan linear? Ni terang-terangan ni. Persamaan linear atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Ada dua pun boleh ubah. Ya, betul. Yang ni pun tidak. Okey, yang kelima. Persamaan linear ataupun tidak? Ni X ni tadi, sekejap mungkin awak keliru sikit dengan tulisan saya ni. X ni kat atas. Betul tak soalan dia? Kat atas ni. Okey. Jadi adakah yang kelima ni pun persamaan linear? Ni apa ni? Dia ada tanda sama dengan, betul? Betul. Kuasa X dia satu. Betul, kuasa X dia dua-dua satu. Lepas tu ada satu pun boleh ubah iaitu X. Jadi adakah ni persamaan linear? Ya, ni adalah persamaan linear. Awak confused dengan yang atas ni
Kelas, awak confused ke? Ya. Okey, nanti saya terangkan kat page sebelah Okey, yang ni, yang akhir sekali, adakah dia persamaan linear? Tak. Tak. Betul? Sebab dia ada kuasa 2 kan? Kalau ikutkan ni dah betul. Tanda sama dengan dah ada. Satu pun boleh ubah betul X. Tapi dia ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2, kan? Tak boleh lah. Linear tadi hanya kuasa 1. Okay, jadi yang ni tak boleh. Yang ni bukan persamaan linear. Okay, saya terangkan kat sebelah. 1/X sama dengan 3X. Satu lagi 1/2X sama dengan 6/X. Okey, kalau awak tengok soalan ni, yang saya cubalah, saya pun saya cubalah terbaik yang saya nak terangkan kat awak. Okey, kalau awak tengok soalan yang pertama kat sini, X dia ni di bawah. Bila X ni di bawah, dia sebenarnya saya boleh tulis sebagai macam ni. X kuasa negatif 1 sama dengan 3X. Awak ingat tak semalam yang bila saya ajar awak tentang kuasa X ni apa benda semua? Kan bila di bawah saya kata dia kena tolak. Kalau kat atas, sama-sama atas, darab dia jadi tambah. Ingat tak? Semalam punya ni. Ya, saya cuba cari yang semalam punya. Semalam punya ni mana. Ni. Kan, bila awak tengok kat sini, bila dia punya ni bahagi ataupun N, kan, jadi dia jadi tolak 1 kuasa dia. Ni pun M, sebab tu dia kena tolak dengan 1. Okey? Jadi sama jugalah dengan yang ni tadi. Bila dia dekat bawah, dia sebenarnya bersamaan X kuasa negatif 1. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, kan bila awak tengok dekat sini, linear dia tak boleh ada kuasa negatif 1 ni. Dia kena ada kuasa X ni saja. Bila ada negatif 1 ni dia dah bukan linear. Okey, sebab tu yang ni bukan persamaan linear. Tapi yang kedua ni sebab dia masih lagi di atas, dua-dua ke atas. Okey, jadi dia masih lagi dikira sebagai ungkapan linear. Boleh faham Ni sebab walaupun dia ada 2, tapi dua-dua ke atas dan kuasa dia 1. Sebab tu dia masih lagi ungkapan linear. Yang ni tadi tak boleh sebab 1 kat atas, 1 kat bawah. Bila kat bawah, kuasa dia sebenarnya jadi negatif 1. Jadi tu bukan ungkapan linear. Jelas? Boleh? Masih lagi keliru ke? Balik hantar WhatsApp. Boleh faham? Boleh. Okey, turunlah jawab kan? Okey, saya pergi kepada soalan seterusnya ni, maknanya dah selesai Ni, kita nak tuliskan satu persamaan linear berdasarkan pernyataan yang berikut. Okey, apabila satu nombor X ditambah dengan 11, hasilnya ialah 18. Jadi sekejap saya tulis dulu soalan ni. Part A.
Okey, apabila satu nombor X ditambah dengan 11, hasilnya ialah 18. Okey, jadi macam mana tu kita nak ni? Apabila satu nombor X ditambah dengan 11, X ni kita tak tahu kan, boleh ubah, ditambah dengan 11, hasilnya ialah 18. Soalan ni sebenarnya dia suruh kita tuliskan satu persamaan linear. Macam mana kita nak bentukkan? Satu nombor iaitu X ditambah dengan 11. Jadi kita ambil X tambah dengan 11. Ni direct je ni. Hasilnya ialah 18. Sama dengan 18. Okey, ni je lah jawapan dia. Mana telefon Umi ni? Arfan? Adik ambil telefon Umi ke? Mana? Tu buat sini. Buat sini. Sekejap Arfan, buat sini. Adik, buat sinilah telefon Umi. Umi boleh video call. Tak ada. Kan ada lah. Tak call sama-sama pun. Ini iPad. Dah. Ini iPad. Ni siapa tu lain iPad? Siapa dah. Ni lah iPad. Tak boleh tak. Tu dia tu tukar dengan Alif punya nombor. Sekejap Oh, korang ada yang kelas, tengah kelas BI ke English? English. Okay. Umi nak buat kerja. Sekejap. Umi boleh tak masuk Afan kat dalam tu? Apa Fan? Boleh tak masuk kat dalam ni? Fitah. Nantilah nak masukkan kau dalam apa pula? Nak masukkan kau dalam telefon? Boleh? Nanti Umi lipat-lipat kau masukkan telefon. Masuk. Sekejap cikgu ni kejap. Dia cakap telefon mini tak ada kot. Sibuk je lah kau ni. Bila kerja kau tak sibuk. Kerja ni yang kau sibukkan. Sekejap Kelas mana tadi ada kelas English? Dah habis ke? Ada tak salah satu kelas ni sebab tadi dalam grup Telegram tu? Oh, okey. Kelas juara selalu habis kelas English pukul berapa? Ada tak yang kelas juara kat sini? Ni semua Wira dengan Saga? Juara. Okey, Kemal Zahira tadi pukul berapa habis kelas English? Satu setengah Zahira? 10 minit. 1:10. Oh, satu lebih sikit je lah. Maknanya kita bertembung macam tu okey lah. Ke nak kita lambatkan sikit satu suku? Ni memang cikgu kelas tu patutnya habis pukul 1 ke pukul berapa? Kelas? Jadual waktu awak sepatutnya hari Khamis habis pukul apa?
1.20 Asyik 1.20. 1.20. Kalau yang hari lain bertembung tak? Ke kita nak mula 1.5 je lain kali? Saya sebab nak mula 1.5 terlambat, takut ada yang nanti korang bertembung guna PDPR untuk yelah kenang adik dia petang ada sekolah agama lah apalah kan. Itu sebab ada yang kata macam tu. Jadi saya nak start pukul 2 tu macam berat sikit. Ke lepas ni kita nak mula 1.5. Supaya at least lepas dulu dengan cikgu-cikgu awak dan kita tak bertembung. Okay. Tadi mana? Oh ni apa kau buat Fan? Ni lah. Sibuk je ni dia lah. Apa yang buat ni? Kau tak masuk kat dalam ni. Okay. Kacau dah. Kalau Fuan nak masuk tarikan. Ha? Tarikan. Apa? Apa yang kau merepek Fan? Nani? Aku tak tahu. Apa yang tak tahu? Sanalah, ni tengah mengajar lah. Sibuk jadi. Sekejap salah ni. Salah. Sebelah aku tarikan. Darah dan labu lain juga. Apa? Kenapa benda ni? Gila. Aku bukan nak gila. Apa yang kau merepek Fan? Apa? Kan kelas merepek apa yang tidak tahu tak faham. Okey, dah. Ini kecil kan ni. Ini aku. Kenapa dia kecil kat situ? Patutlah. Sekejap salah ambil lah pula. Betul tapi kecil. Okey, baru betul. Okey, kita tengok kat sini soalan dia. Yang A tadi dah. Ali membeli X buah buku cerita dengan harga RM8 sebuah buku. Dan sebuah buku nota dengan harga RM5. Kemudian dia bayar RM29. Okay, jadi macam mana kita nak bentukkan persamaan dia? Dia beli beberapa buku cerita, X, tak tahu berapa. Dengan harga RM8 sebuah. Lepas tu dia beli pula satu buku nota. Jadi kita kena buat apa tu? Kita kena jumlahkan buku-buku yang dia beli. Setuju tak? Buku apa ni beli? Sebab dia beli mula ke cerita, lepas tu dia beli buku nota. Okey? Dan jumlah semua yang dia bayar ialah RM29. Jadi kita nak kena buat apa ni kelas? Bilangan buku cerita tu apa kita kena buat? Kita kena tambah lah kan? Sebab jumlah dia. Jadi saya jumlahkan X buah buku cerita dengan harga RM8 sebuah. Jadi harga dia RM8. Darab dengan X buah. Kita tak tahu berapa X.
Okey, lepas tu dia beli satu buku nota dengan harga dengan harga RM5. Okey, jadi kita tahu unit dia adalah satu buku nota, harga dia RM5, jadi saya letak 5. 1 darab 5 ialah 5 kan. Sama dengan jumlah yang dia bayar ialah RM29. Okey, inilah cara kita nak bentukkan persamaan linear. Okey, ini untuk yang B. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Pendek kata kalau awak nak ni, awak kena highlight lah maklumat yang penting, iaitu kat sini the X buah buku cerita. Harga dia RM8. Jadi jumlah harga buku cerita ialah RM8 darab dengan X. Okey, kemudian kita tengok yang kedua. Yang kedua dia beli sebuah buku nota dengan harga RM5. Maknanya 1 darab dengan 5. Dapat 5. Tak perlulah saya nak tulis 1 darab 5 kan. Ni pula. Okey, harga yang dia bayar ialah RM29. Yang ni lah. Ada apa-apa nak tanya? Boleh? Anak-anak, respon please. Kat depan saya ni ada berapa orang? 18 orang. Tolak saya, jadi ada 16 orang depan saya. Boleh respon tak? Boleh. Cuba korang buka kamera. Cikgu nak tengok ada tak orang sebenarnya depan cikgu ni. Ke cikgu cakap seorang-seorang nak oi. Ada ke tidak depan saya ni? Faiz, Ridwan, yang Muhammad Rosli siapa? Ridwan, okey, Ridwan depan ni. Wan Putri Syazlin, Tengku Nurani, Sarik Zafran, Dania Bartisha. Yang Muhammad Rosli ni sebenarnya ni Raisha Ya. Nah, okey. Ada siapa lagi hari ni? Raisha pun diam je. Aiman Hakimi, Amira Nurfazana. Amira Nurfazana ni kelas-kelas dia saja, dia banyak juga bercakap. Tapi kenapa diam je hari ni? Amira. Haifa. Korang segan bila campur-campur kelas macam ni? Dan selalu kalau satu saga saja, buka kamera semua. Yang perempuan pakailah tudung. Yang lelaki, jangan pula buang terbiak pergi pakai tudung pula. Azam tu tengok tu ada barang sampai. Okey? Boleh saya, tadi tu boleh tak? Faham? Faham. Okey? Kita pergi pada yang ketiga. Kita pergi pada yang ketiga. Ni ada gambar pan. Ya. Soalnya. Allah perasannya kodek. Okey, kita pergi buat yang C pula. Ain ada 3 meter kain. Setelah menggunakan X meter daripada kain itu untuk menjahit baju, 50 cm kain masih lagi tinggal. Macam ni kita nak buat tu. Tapi kalau awak tengok kat sini, dia ada dua ni, iaitu apa tu? Satu dalam meter, satu lagi dalam sentimeter. Sebabkan yang ni pun meter, yang ni pun meter, saya tukarkan yang ni juga kepada meter. Okey, 50 cm. Cm nak tukar kepada meter kena buat apa? Darab. Ya Allah, apalah saya ni sekejap. Salah ambil pen. Meter kepada, sentimeter kepada meter darab ke? Bahagi. Bahagi kan.
Jadi kena bahagi. Jadi 50 bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 100 sebab 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, jadi 50 cm bahagi dengan 100 kita dapat sifar perpuluhan 5 meter. Ni, dah belajar dah sampai. Ya, nanti dulu sabar. Okey, jadi sekarang ni macam ni kita nak buat pula. Saya nak kena kecil sikit lah. Sabar. Yeay! Jadi macam ni kita nak buat. Yang ni tu apa Nazam? Nanti tak adalah kena blok. Oh, kenalah juga. Kau ingat dia suka. Tak adalah kena blok. Ni tu nak blok. Okey, dia kata asalnya dia ada 3 meter kain. Lepas tu dia gunakan X meter kain. Lepas dia guna ada lagi balance 50 cm. 50 cm tadi kira dia apa? Bersamaan sifar perpuluhan 5 meter. Jadi kita nak buat persamaan dia tu apa? Bila dia kata kain yang tinggal menunjukkan dia adalah baki, betul tak? Ataupun orang putih panggil dia balance. Jadi kalau baki ataupun balance, kita kena buat apa tu? Tambah, tolak, darab, bahagi. Apa kata kunci dia? Nak tengok. Kalau dia kata baki, masa awak sekolah rendah dulu ada belajar kan tentang baki ataupun berapa yang tinggal. Itu tu untuk apa tu? Sabar je lah. Avengers pula. Itu baki apa? Bukan baki yang Winter Soldier tu ya. Ni baki ni AKI. Ada orang kat depan cikgu ni. Cikgu tanya soalan susah sangat ke? Tolong dah jangan bagi cikgu jadi Dora. Anak-anak oi. Ada ke tak ada? Boleh pakai iPhone tu, okey? Nanti boleh tak? Kau nampak tak kita tengah mengajar? Tunggulah sekejap. Ni ada kelas kedua sekarang. Ridwan? Raisha? Mana perginya? Korang pergi makan tengah hari dah ke? Kelaparan ya? Cikgu kena jawab sendiri. Tak faham cakap lah. Jangan diam je. Okey, dulu pernah tahu waktu sekolah rendah, cikgu jawab bila jumlah itu sebenarnya clue untuk apa? Kalau dia kata baki, clue untuk apa? Pernah tak cikgu sekolah rendah awak ajar? Tak ada kan? Tak. Kalau dalam satu soalan permasalahan, kalau dia kata jumlah, maknanya katakanlah mula-mula kita beli A, harga RM2. Lepas tu kita beli B, barang B harga dia RM5. Berapakah jumlah harga? Bila dia kata jumlah, maknanya kita kena tambahkan. Boleh? Faham? Okay? Sekarang ni kita tengok pula bila dia kata baki ataupun balance ataupun apa yang tinggal. Contohnya, saya contohnya lah satu botol air. Tak boleh. Satu botol air. Dipenuhkan mula-mula. Saya dah minum sampai sini. Jadi berapa yang tinggal? Berapa baki dia? Kita kena buat apa? Jumlah penuh ni 1.5 liter. Kan? Lepas tu kita dah minum katakanlah 750 ml. Dah separuh dah minum. Jadi baki dia ada lagi separuh iaitu 750 ml. Okay? Jadi awak kena ingat lepas ni bila dia kata baki ataupun apa yang tinggal itu adalah clue untuk tolak. Bila dia kata jumlah
ataupun tadi macam soalan yang tadi tu dia kata apa yang mula-mula tu. Ni kan, ni ditambah ni hasilnya lah. Ini dia kata dia beli buku ni, lepas tu dia beli buku ni, lepas tu dia bayar RM29. Kan, maknanya kalau tengok mula-mula dia beli katakanlah ni buku, dia beli buku, lepas tu dia beli buku ni, jumlah dia bayar RM29. Jadi awak kena tambahkan lah dua-dua harga dia kan, betul tak? Tak faham lagi Tak faham pun awak kena cakap. Jangan awak diam je. Faham ke tak faham? Tak dengar jelas sangat cikgu. Tak dengar dengan jelas? Tak dengar dengan jelas Suara saya putus-putus ke apa? Ya. Apa yang tak, Haifah? Okey, saya tunjuk bagi contoh ni lah Katakanlah saya beli buku. Saya beli 2. Mak, saya buang di belakang kan nampak macam hilang pula. Boleh ke? Saya buang background kejap Okey, contohnya ni Ni buku ni 2. Lepas tu saya beli buku lagi 1. Katakanlah buku ni. Ketiga-tiga buku ni bila saya bayar, dia jadi katakanlah RM30. Jadi saya kena buat apa? Saya kena tambahkan harga 2 buku ni, tambah harga 1 buku ni, tambahkan kan, jumlahkan. Betul tak? Jadi saya dapatlah harga RM30. Boleh faham? Itu untuk soalan yang kedua tadi. Sebab dia kata dia bayar RM29. Jadi awak faham yang B tadi kena tambah? Okey, yang C ni tadi tolak sebab ni macam saya tunjuk tadi kes air dalam botol tadi lah. Dek, jangan kacau lah dek. Bukan nak cakap. Betul lah. Okey, saya bagi pula contoh ni tadi. Kan ni 1 botol air, mula penuh. Saya kalau nampak kat sini air ni saya dah minum sampai sini. Kan? Okey, jadi jumlah dia tolak saya yang dah minum tadi. Jadi tinggal baki dia ataupun apa yang tinggal. Baki dengan apa yang tinggal tu samalah. Okey, dia tak ada kena dengan Avengers tu yang Winter Soldier tak ada kena mengena baki tu. Okey? Boleh? Sekarang ni faham? Tambah dengan tolak. Faham. Permasalahan. Okey? Jadi kita tengok balik pada soalan tadi. Dia kata Ain mula-mula ada 3 meter kain. Setelah menggunakan X meter kain untuk menjahit baju, ada 50 cm lagi kain yang masih tinggal. Jadi macam mana kita nak bentukkan persamaan dia? Sabar je. Apa tolak dengan apa sama dengan berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Okay, let's say ni 3 meter kain saya tunjukkan macam kain. Ni kononnya 3 meter lah ni. Panjang dia 3 meter. Saya nak awak ni juga. Okay, sekarang ni dia dah potong sampai sini, dia dah guna. Ni sebanyak X meter. Dia dah guna. Okay, sini sampai sini X meter. Jadi baki yang tinggal, ini baki dia. Baki dia kat sini dia kata 0.5 cm. Okey, jadi macam mana kita nak bentukkan persamaan dia? Jadi asalnya kita kena tulis 3 meter. Tak payah tulis M ni lah ya, nanti kan confuse dengan boleh ubah. Tolak dengan X. Sebab apa kita tolak? Sebab yang ni kita dah guna. Sama dengan 0.5 meter.
Sekejap, ni bukan cm, ni meter. Jadi inilah persamaan dia. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekejap. Kita tengok lagi. Okey, kita try buat yang ni Yang ni dia kata P tolak 1 sama dengan 6. Soalan nombor 5. Saya habiskan ni satu. Awak try buat nanti kan B dengan C lah ya. P tolak 1 sama dengan 6 di mana P ialah satu nombor. Maksudnya ni. Dia satu. Oh, dia nak suruh buat balik penyataan. Okay, tak apalah. Yang ni kita tinggalkan dulu. Ni nak buat penyataan ni leceh sikit. Okay, saya nak kena ajar awak. Okay, tapi tak apalah, kita habiskan dulu sampai soalan 4. Saya rasa tadi ada beberapa yang ke atas ni awak kena selesaikan kan. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum tu saya nak tanya, awak nak mula pukul 1:30 ke pukul 1? Sebab ada kenang yang kelas, kebanyakan awak pukul 1 ada kelas tak? Ada kadang-kadang. Kadang-kadang lah ya. Kelas apa? Depends lah kalau cikgu ni dia macam lajak ke ataupun dia baru start pukul 1? Lajak. Lajak Selalu ke dia lajak? Ke kita nak mula 1:30 je? 1:30. Kita start 1:30 lah ya. Kita buat kelas 1:30 sampai 2:30. Okay? Nanti kan saya tulis balik dekat dalam grup. Okay, kita jumpa lagi next week. Okay, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, jaga diri. Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita nanti bulan 9 kot baru jumpa. Lamanya kita nak jumpa ya. Jadi tak apalah, jagalah diri. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Cikgu. Cikgu.